Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan negara yang bebas dari rasuah adalah negara yang berkat, penuh dengan rahmat serta terlepas daripada laknat. Tegas baginda, sekiranya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan rasuah dipakai dan berjalan mantap dalam negara, maka sudah tentu ia akan menjanjikan sebuah negara yang sejahtera lagi bahagia. Ke bawah Dulia Maha Mulia menekankan demikian dalam titah perutusan baginda sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1442 Hijrah 2020 Masihi yang disiarkan ke seluruh negara sebentar tadi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah dalam era pembangunan ini adalah sangat sesuai untuk menjadikan akhlak Rasulullah sebagai panduan dalam membangun. Dalam titah, baginda juga menekankan berkat kesepaduan dan amalan budaya sabar dalam menghadapi ujian luar biasa penularan wabak coronavirus membolehkan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam menjalani kehidupan biasa dengan selesa dan harmoni. Beta sangat menyanjung tinggi sikap rakyat dan penduduk yang mengamalkan budaya sabar dalam menghadapi ujian getir ini dengan terus mematuhi arahan dan peraturan kerajaan. Budaya sabar adalah di antara akhlak agung Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda terkenal sebagai sangat penyabar dari umur remaja sampai ke dewasa. Baginda tidak putus-putus diuji dengan pelbagai rintangan dan tentangan oleh penentang-penantang baginda. Namun berkat kesabaran menghadapinya, baginda akhirnya berjaya membangun negeri dan ummah yang sangat digalati. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah menggariskan cara-cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun peribadi dengan akhlak-akhlak mulia sebelum bergerak membangun negeri. Cara baginda membangun sangat dikagumi sebelum membangun negeri. Baginda terlebih dahulu membangun pribadi sehingga berjaya melahirkan pribadi-pribadi besar seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali dan lain-lain lagi para sahabat. Apa makna membangun pribadi itu di sini? Artinya ialah mengisi pribadi-pribadi tersebut dengan akhlak-akhlak yang mulia, seperti akhlak adil, akhlak berani, akhlak sabar, akhlak taat, akhlak amanah dan seumpamanya. Apabila pribadi-pribadi itu telah padat berisi dengan akhlak-akhlak yang mulia ini, maka barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mula bergerak membangun negeri dengan dibantu dan didokong oleh pribadi-pribadi besar yang kaya dengan akhlak-akhlak mulia itu. Mengenai tema sambutan pada tahun ini, iaitu membangun dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke bawah Dulia Maha Mulia bertitah dalam situasi era pembangunan yang tidak ada titik noktahnya adalah sangat sesuai menjadikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suluh atau panduan. Kita memang selamanya akan berada dalam era membangun. Pembangunan yang kita lakukan tidak akan ada titik noktahnya. Maka dalam situasi begini, sangat sesuailah kita menjadikan akhlak
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai suluh atau panduan kita dalam membangun, supaya semua pembangunan yang kita ada mengikut landasan agama. Satu contoh antara akhlak-akhlak Rasulullah ialah mengharamkan rasuah. Sekiranya akhlak ini dipakai dan berjalan mantap dalam negara, maka sudah tentu ia akan menjanjikan sebuah negara yang sejahtera, lagi bahagia. Memang tidak diragukan lagi, negara yang bebas dari rasuah adalah negara yang berkat, penuh dengan rahmat serta terlepas daripada laknat. Dalam titah, ke bawah duli Yang Maha Mulia juga mengambil contoh lain akhlak Rasulullah SAW dalam mengamalkan ihsan dan menunaikan amanah. Boleh dibayangkan jika satu-satu pembangunan itu berpaksikan ihsan dan amanah. Nescaya pembangunan yang seperti itu pasti membuahkan kebajikan. Begitulah luhur dan tingginya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita atau siapa saja yang memakai akhlak ini, nescaya mampu untuk melahirkan sebuah dunia yang bahagia. Ke bawah duli Yang Maha Mulia bertitah, hakikat telah ditentukan oleh Allah sendiri kepada nabinya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rahmat kepada alam seluruhnya, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Ini adalah peristiharan yang tidak dapat dipertikai atau dibantah. Betapa tingginya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selaku pembawa rahmat. Marilah kita membanyakkan selawat ke atas baginda. Semoga dengan itu, insya-Allah, kita pun akan mendapat syafaatnya di dunia dan di akhirat. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Lim Hong Hwai, Pesuruh Jaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Tuan Yang Terutama menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 23 Mac 2016. Turut hadir Colonel Yeo Jun Hua Desmond, Penasihat Pertahanan Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Hal yang menjadi keprihatinan bersama iaitu cabaran dalam menghadapi penularan wabak COVID-19 antara yang dibincangkan semasa kunjungan hormat Puan Yang Terutama Gerda Winkler, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Persekutuan Jerman ke negara Brunei Darussalam, kepada Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara. Perjumpaan diadakan di bangunan Dewan Majlis. Pada perjumpaan tersebut, kedua-dua belah pihak merakamkan rasa penghargaan atas hubungan erat dan kerjasama yang terjalin antara kedua-dua buah negara sejak sekian lama dan berharap ia akan terus diperkukuh dan diperkembangkan lagi, terutama dalam pertukaran tenaga manusia dan pertukaran parlimen. Puan Yang Terutama mengongsikan pengalaman dan maklumat mengenai cara-cara Republik Persekutuan Jerman menghadapi pandemik COVID-19, termasuk dalam usaha mendisiplinkan diri dengan pemakaian sungkup muka demi mengurangkan risiko jangkitan virus COVID-19
terutama sekali kepada kumpulan yang berisiko tinggi. Juga hadir yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekerma Jaya Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat. 2 kes aktif jangkitan COVID-19 sedang menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes baharu dicatat hari ini. Dalam serang akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 148 kes dengan kes yang sembuh seramai 143 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan 175 hari yang lalu pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilapor ialah sebanyak 7 kes. 274 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 7,443 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac tahun ini. Dalam pada itu, 517 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 68,031 sampel. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Majlis Dikir Maulidin Rasul kendalian beberapa pihak sampai ke penghujungnya dengan majlis penutupan dikir. Kembali selepas ini bersama bahan beritanya. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya mengakhiri Majlis Dikir Maulud Kementerian berkenaan semalam. Majlis berlangsung di Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkurung. Hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Bubakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan dikir dibawakan oleh Kumpulan Dikir Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Kumpulan Dikir Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung. Sementara itu, ahli-ahli jawatan kuasa takmir Masjid Universiti Brunei Darussalam mengadakan Majlis Dikir Maulidur Rasul. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis serupa juga diadakan oleh Bahagian Pembangunan Mualaf Pusat Dakwah Islamiah dengan kerjasama Unit Dakwah Daerah Temburong. Majlis berlangsung di Balai Ibadat Kampung Semabat, Daerah Temburong. Rombongan diketuai oleh Awang Ali Hassan bin Muhammad Said, Pemangku Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat 1, Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Agama. Tazkirah bertajuk Meneladani Akhlak Rasulullah yang disampaikan oleh Awang Muhammad Nasheed bin Supri, Pegawai Agama Pusat Dakwah Islamiah, mengisi acara tersebut. Majlis diselajurkan dengan penyerahan wakaf Mushaf Brunei Darussalam dan terjemahannya. Kelas Bimbingan Muslimah Masjid-Masjid seluruh negara pula mengadakan majlis penutupan Ihya Maulidur Rasul pagi tadi di Masjid Hasanal Bolkiah, Pekan Tutong. Majlis berdikir dikendalikan oleh Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dengan kerjasama kelas-kelas bimbingan Muslimah Masjid seluruh negara. Acara diserikan dengan tazkirah yang disampaikan oleh Dayang Hajah Mastuyah binti Abdul Ghani, Guru Pembimbing Kelas Muslimah Masjid Kampung Telisai dan Masjid Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang. Hadir Datin Hajah Nahriah binti Haji Awang Asbi, isteri Menteri Hal Ehwal Agama. Sebagai seorang pemimpin dan pendakwah agama, di antaranya ialah
2020 merupakan tahun yang amat mencabar bagi semua ketika ekonomi dunia termasuk ASEAN terjejas dalam banyak cara. Bagaimanapun, dari sisi positif, wabak COVID-19 telah meningkatkan keperluan untuk mengembangkan strategi-strategi bagi mengukuhkan keupayaan dan ketahanan para pekerja, terutama dalam usaha meningkatkan kecekapan dan kualiti. Ini adalah bagi memastikan tenaga kerja bersiap sedia bagi cabaran-cabaran masa hadapan dan alam kerja yang dinamik. Yang berhormat Pihak Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Haluan Dalam Negeri berucap demikian semasa menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Buruh ASEAN ALMM ke-26 dan ALMM Plus 3 kali ke-11 yang diadakan secara maya. ALMM ke-26 dipengerusikan oleh Puan Yang Terutama Ida Fauzia, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Mesyuarat membawa tema mempromosi pekerja-pekerja ASEAN bagi kecekapan, ketahanan dan ketangkasan dalam unjuran kerja. Hadir Menteri-Menteri Buruh ASEAN dan Tuan Yang Terutama Datuk Lim Chok Hoi, Setiausaha Agung Sekretariat ASEAN. Mesyuarat mengambil maklum akan pentingnya usaha mengembangkan pendekatan berpusatkan manusia dalam mempersiapkan pekerja-pekerja ASEAN untuk menyesuaikan diri dengan perubahan transformatif seperti kemajuan teknologi, peralihan demografik dan peningkatan ekonomi hijau. Beberapa dokumen diluluskan semasa mesyuarat, antaranya Program Kerja Menteri-Menteri Buruh ASEAN 2021-2025. ALMM Plus 3 kali ke-11 pula dihadiri oleh Menteri-Menteri Buruh dan Ketua-Ketua Delegasi dari negara-negara ASEAN dan Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea serta Setiausaha Agung Sekretariat ASEAN. Langkah dan tindakan pencegahan serta mengawal jangkitan wabak COVID-19 di negara ini adalah berpaksikan pandangan profesional perubatan dan kesihatan dengan justifikasi hukum syarak dengan berkat kepimpinan bijaksana ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Perkara tersebut dinyatakan oleh Yang Berhormat Pihak Undang Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Haluan Agama pada pertemuan tahunan tidak rasmi Menteri-Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura (MABIM). Pertemuan tahunan tidak rasmi MABIM itu bersidang secara maya pagi tadi. Yang Berhormat Pihin berkata pengertian baik orang ramai mengenai justifikasi hukum syarak terhadap nasihat dan aturan-aturan profesional kesihatan menjadikan keadaan di negara ini berlangsung baik tanpa menimbulkan sebarang percanggahan keugamaan ataupun menjadi isu dalam kalangan masyarakat. Hal tersebut, jelas Yang Berhormat Pihin, ditingkatkan lagi dengan amalan-amalan keugamaan di peringkat negara dan rakyat khasnya yang beragama Islam. Cara tersebut, jelas Yang Berhormat Pihin telah meredakan rasa cemas dan menghindarkan dari suasana panik. Sebaliknya timbul kesedaran yang tinggi mematuhi panduan dan arahan-arahan mencegah dan mengawal jangkitan sebagai suatu kepatuhan terhadap aturan undang-undang dan juga terhadap kemurnian hukum syarak. Kementerian Haluan Agama, jelas Yang Berhormat Pihin, telah menggunakan pendekatan-pendekatan agama seperti merujuk kepada fatwa-fatwa dan dasar-dasar oleh kerajaan yang berkaitan dengan amalan-amalan dan perkhidmatan agama bagi memberikan masyarakat informasi dan penjelasan dalam sidang media dan media massa seperti keputusan bagi penutupan sementara masjid, surau dan balai ibadat, penutupan sekolah-sekolah Arab dan agama serta menangguhkan penghantaran jemaah haji pada tahun ini. Pertemuan tahunan tidak rasmi MABIM yang julung kali diadakan secara maya ini dipengerusikan oleh Yang Terhormat Bapak Fakhrul Razi, Menteri Agama Republik Indonesia. Selain isu-isu keagamaan semasa, Menteri-Menteri Agama juga bertukar-tukar maklumat dan pandangan mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah serta pelaksanaan dakwah dalam pembinaan umat semasa pandemik COVID-19 ini.
Menyertai perhimpunan tahunan ini, Pengeran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengeran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Dalam pada itu, pelaksanaan ibadah, akad nikah dan pendidikan agama semasa penularan pandemik COVID-19 di negara-negara anggota MABIM dibincangkan semasa mesyuarat pegawai-pegawai kanan SOM MABIM. Mesyuarat berkenaan berlangsung sebelum pertemuan tahunan tidak rasmi MABIM. Mesyuarat secara maya itu dipengerusikan oleh Yang Terhormat Profesor Dr. H. Nizar Ali M.Ak, Sekretaris Jeneral Kementerian Agama Indonesia. Menyertai mesyuarat pegawai-pegawai kanan tersebut, Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Mesyuarat turut membincangkan draft rancangan strategik MABIMS tahun 2021-2025 dan persiapan pelaksanaan pertemuan MABIMS serta mesyuarat SOM MABIMS di Republik Indonesia pada tahun depan. Kesedaran orang awam perlu dipertingkatkan mengenai isu-isu keselamatan perairan, khususnya keselamatan nelayan-nelayan semasa berada di kawasan perairan. Justru, pasukan petugas keselamatan pelantar minyak luar pantai dengan kerjasama syarikat Brunei Shell Petroleum BSP Sdn Bhd mengadakan jerayawara bertema Bersama Menjayakan Keselamatan Perairan. Jerayawara berlangsung di Hotel Rescon International di Gadong. Jerayawara juga bermatlamat memberikan kepentingan menjaga keselamatan pelantar-pelantar minyak luar pantai negara Brunei Darussalam dan peraturan-peraturan serta undang-undang yang berkaitan keselamatan maritim. Ia juga dihasrat sebagai wadah interaksi dan komunikasi antara agensi-agensi keselamatan dan penguatkuasaan maritim dengan pihak-pihak berkepentingan swasta, nelayan dan pengendali-pengendali bot tempatan. Hadir Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Keselamatan Maritim JKKM. Jerayawara turut memuatkan sesi taklimat yang disampaikan oleh wakil-wakil dari BSP, pihak berkuasa maritim dan pelabuhan negara Brunei Darussalam, Jabatan Perikanan dan Polis Marin dan pasukan polis di Raja Brunei. Setelah menjalani program latihan kemahiran dan program pembangunan diri selama 8 bulan, para peserta kursus program pembangunan belia menamatkan kursus mereka dengan perbarisan tamat latihan pragraduasi petang tadi. Acara perbarisan tamat latihan yang disertai lebih 80 orang diadakan di Pusat Pembangunan Belia Tanah Jambu. Dalam pada itu, para pelatih akan mengikuti program penempatan kerja di industri yang berkaitan dengan kemahiran masing-masing selama 2 bulan. Hadir Pengeran Haji Muhammad Hasnan bin Pengeran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Kenal Bersara Pengeran Haji Maidin bin Pengeran Haji Said, Timbalan Setiausaha Tetap Kebeliaan dan Kesukanan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pusat Pembangunan Belia menawarkan pelbagai kursus kemahiran bukan sahaja kepada para belia, bahkan kepada setiap aspek komuniti yang mempunyai minat untuk belajar atau mempunyai rancangan untuk membuka perniagaan dalam bidang yang berkenaan. Majlis diteruskan dengan penyampaian hadiah kepada 9 pelatih terbaik dalam 9 kursus kemahiran. Kefahaman asas tentang ajaran agama Islam didalami oleh para peserta skim bimbingan asas bagi saudara-saudara baru siri ke-12 dalam bahasa Inggeris. Para peserta terdiri daripada pelbagai latar belakang dan bangsa mengikutinya. Skim dianjurkan oleh Pusat Dakwah Islamiyah melalui bahagian pembangunan mualaf. Sepanjang mengikuti kursus, para peserta dibimbing dalam menghayati ajaran Islam dalam mengamalkannya dalam kehidupan seharian dan seterusnya menjadi teladan dan secara tidak langsung dapat berdakwah kepada masyarakat bukan Islam khususnya dan pada mualaf yang lain. One of the things that's really good is to learn about all these things that we have learned. How to be a better Muslim, I think in one case, how to sembahyang properly,
And then also, I think we've also made very good friends with the girls. So the girls sama girls lah, and because we work together, we hafal the bacaan for sembahyang together. So alhamdulillah, this has been very good. Dari skim ini kami dapat menimba ilmu sebanyak-banyaknya daripada asas hinggalah seterusnya, dan insyaAllah dari skim ini boleh mendorong kami untuk menambahkan lagi ilmu, belajar dan terus belajar. Every day in our daily life we can learn about like Tauhid, we learn about the etiquette of Islam, how to give salam, and we learn about the halal and haram, about the food intake, where the food is coming from. So all this apply to our everyday life. So other than that, of course, is our connection with Allah, and how we can pray to Him in the proper way, with the proper ritual and the proper hukum-hukum and rukun-rukun. Skim bimbingan asas yang diadakan selama 14 hari berakhir petang tadi dengan majlis penutup dan penyampaian sijil. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dr. Hajar Rohanita binti Haji Yaakob, Ketua Bahagian Pembangunan Mualaf Pusat Dakwah Islamia. Skim ini bertujuan menimbulkan interaksi dan menyelesaikan sebarang kemusykilan berhubung agama Islam. Belas orang rakyat tempatan, seorang penduduk tetap dan seorang warga negara asing dikenakan kompaun setelah didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12-1-A kerana membuang puntung rokok di kawasan sekitar Bandar Seri Begawan. Dapatan tersebut adalah hasil operasi bersih yang dijalankan oleh Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan pada hari ini. Setiap seorang daripada 17 orang terbabit dikenakan denda kompaun sejumlah RM100. Kesemua mereka dikendaki membayar kompaun ke Bahagian Keuangan Tingkat 3 Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan dalam tempoh 7 hari. Kegagalan menjelaskan bayaran kompaun akan mengakibatkan kes berkenaan dihadapkan ke mahkamah. Bagi kesalahan pertama boleh membawa hukuman denda RM1,000, manakala bagi kesalahan kedua dan seterusnya boleh didenda RM3,000 dan penjara tidak melebihi 3 bulan. Aduan dan maklumat berkaitan Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil boleh disalurkan melalui talian Darussalam 123 atau email info@123.gov.bn. Orang ramai juga boleh melayari laman sesawang www.123.gov.bn atau melalui WhatsApp 8333 123.